Teruskan perkongsian tuan Abang Rozali Roy. Waalaikumsalam. Janah Guntur. Waalaikumsalam. Azmi Samad. Waalaikumsalam. Atu Songo. Waalaikumsalam. Saya baru sampai di Kedah sekarang. Zulkifli Alias. Waalaikumsalam. Bang Zulkifli Alias. Teruskan perkongsian Abang Muhammad Taufik. Waalaikumsalam. Fik, Najib 9 mari terbaik. Abang daripada Najib 9 Sabran Adari. Waalaikumsalam. Mahathir Sibi. Waalaikumsalam. Muhammad Mamat. Waalaikumsalam. Muhammad Azri Salmi. Waalaikumsalam. Selamat sejahtera semua. Pok Mat Garam. Waalaikumsalam. Ni mesti ada jual garam Laudia Amanda. Waalaikumsalam. Nahilah ingat ada live malam ni. Ternanti-nanti daripada tadi. Alamak. Yusri Zulkifli. Waalaikumsalam. Abang Anwar Rizal. Muaz Zaza. Waalaikumsalam. Ada live tapi tak lama malam ni. Sebab saya baru sampai je di Kedah. Abdul Manak. Waalaikumsalam. Abdul Ghani. Waalaikumsalam. Yus Ismail. Atan Romaino. Muhammad Azri. Hafiz Zani Ahmad. Azhar Razak. Suara tak apa nak ada. Hari-hari live malam ni kan. Suara dia tak apa je. Dia jadi apa? Tak apa nak ada. Ahmad Razwan Masri. Makcik kita. Zahar Razak. Ulas tentang Najib punya rayuan. Ya. Ni nak ulas ni. Tapi pendek lah. Hafiz Arya. Waalaikumsalam. Muaz Zaza. Sabri Yusof. KK. Teruskan perkongsian. Waalaikumsalam kepada semua yang memberi salam. Okey tuan-tuan, ramai orang nak tanya saya WhatsApp group, duk tanya saya WhatsApp group, link WhatsApp group tu saya dah bubuh dah. Dekat live ni tuan-tuan boleh tekan. Hari tu masuk pergi keluar, lepas tu minta kat saya pula link. Dah masuk elok-elok dah, kata pergi keluar saya apa. Kan, tak masuk lagi boleh sedia masuk. Kita akan kongsikan rangkuman berita bersatu. Rangkuman berita bersatu setiap hari kita akan kongsikan. Osman Shahabuddin. Waalaikumsalam. Kak Nur Zakiah Rozali, frontliner kita. Waalaikumsalam. Muhammad Azri Salmi. Waalaikumsalam. Okey tuan-tuan, waalaikumsalam kepada sesiapa yang memberi salam. Teruskan perkongsian, tekan button share. Dan juga jangan lupa siapa yang belum menyertai WhatsApp, boleh menyertai. WhatsApp tu saya buat untuk admin saja sebab orang kata apa, fokus kita adalah untuk membuat sebaran rangkuman berita bersatu dan sebaran-sebaran berkaitan dengan Perikatan Nasional. Najdi Adi Kedah. Sat, macam mana darah jadi baru sangat? Budak ni Sat, macam mana darah jadi baru teruk sangat? Terang kat budak mana ni? Saya tak faham. Man Sarawak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam kepada sesiapa yang memberi salam. Selamat sejahtera pada semua. Akmal Kedah main masuk dengar. Okey. Tajuk malam ni, adakah Najib Razak dinafikan keadilan ataupun rakyat Malaysia yang sebenarnya telah pun dinafikan keadilan? Okey, jadi tuan-tuan, kita start live kita. Waalaikumsalam pada semua sahabat-sahabat. Selamat sejahtera. Okey. Yang pertamanya tuan-tuan kena faham sebab apa hakim tolak. Sebab apa hakim tolak untuk rayuan penangguhan. Yang pertamanya, sebutan untuk kes di Mahkamah Persekutuan ini bermula pada bulan April. Jadi proses dia tu, proses dia bermula daripada bulan April tahun 2022. Jadi jangka masa tu dah sangat lama. Jadi mahkamah telah pun memberikan tempoh 4 bulan untuk pengurusan kes sebelum tarikh sebutan. Jadi dalam tempoh tersebut, Najib sebenarnya boleh tukar peguam. Dia kata dia mohon peguam daripada luar negara, tetapi tidak dibenarkan. Sebab itulah dia nak pakai hakim, dia nak pakai Zaid Ibrahim punya firm.
Jadi dia kata yang tu. Dan hakim kata kenapa benda tu tidak dibuat sebelum tu. Kenapa bila dah dekat dengan tarikh pembicaraan baru nak buat. 27 hari bulan Julai baru nak buat lantikan. Dan peguam firma guaman apabila dia menerima seorang anak guam, jadi dia sepatutnya telah pun mengetahui tentang perjalanan kes. Dan dia juga sedar bahawa dia terpaksa menanggung beban untuk menyelamatkan anak guam dia. Ini adalah ulasan yang diberikan oleh hakim. Jadi sekiranya hakim membenarkan penangguhan ini dibuat, maka dia akan menjadi rujukan selepas ini. Selepas ini makin ramai orang yang akan memberikan alasan dia kena tangguhkan kes sebab dia nak tukar peguam. Jadi etika profession di mahkamah itu akan dipermainkan dengan sesuka hati oleh mana-mana orang pun. Jadi ini yang jadi masalah yang tuan-tuan kena faham. Bukan sebab kata mahkamah nak nafi hak dia, nak kejam. Walaupun Najib bagi alasan tidak sempat, peguam dia tak sempat baca 200 muka surat dan sebagainya. Tapi mahkamah dah bagi masa. Dia nak bagi, dia nak cenderungkan pemikiran rakyat Malaysia ini seseolah mahkamah hari ini adalah kejam. Dia nak bawa pemikiran rakyat Malaysia ini seolah-olah hakim ni kejam. Jadi dia dalam sidang media dia tidak menceritakan secara keseluruhannya apabila dia telah pun didapati bersalah di mahkamah tinggi dan kemudiannya dia buat rayuan di mahkamah rayuan dan dia masih lagi dikekalkan kesalahan selepas daripada tempoh tu berapa lama masa yang diberikan sebelum sebutan di Mahkamah Persekutuan. Jadi dia bermula daripada bulan 4. Jadi dah ada masa 4 bulan. Hari ini dia nak tangguh lagi 4 bulan. Sebab tu mahkamah kata perkara ini tidak boleh dimain-mainkan. Hakim cakap berkaitan dengan undang-undang tak boleh main-main. Sebab apa sahaja yang berlaku di mahkamah akan menjadi rujukan untuk semua orang. Selepas ni mungkin ada penagih dadah, progol dan sebagainya. Mereka bukan sahaja menangguh hukuman dan mereka sengaja menangguh-nangguhkan kes dengan alasan tukar peguam. Jadi ini yang masalahnya rakyat Malaysia perlu memahami berkenaan dengan benda ni. Jadi kalau nak cerita daripada sudut keadilan, nak cerita daripada sudut peluang yang diberi kepada Najib Razak ni dah cukup besar dah. Kalau tuan-tuan tengok mana ada orang di dalam negara Malaysia ini yang mana mereka ini didapati bersalah dan mereka duduk dekat luar. Walaupun Najib mengutuk keras Hakim Nazlan menjatuhkan hukuman ke atas beliau dalam masa yang sama menangguhkan hukuman supaya beliau boleh membuat rayuan dan dia tak perlu masuk dalam penjara. Begitu juga bila dia pergi ke mahkamah rayuan. Bila dia pergi ke mahkamah rayuan juga dia tak perlu masuk penjara. Hukuman dia ditangguhkan. So Najib ni adalah orang yang paling special kat negara kita. Sedangkan kalau tuan-tuan tengok rentetan kes yang sebelum ni kita ambil banon kita lah. Presiden PKR. Noor Ibrahim itu sendiri. Dia juga menjalani tempoh rayuan semasa dia menjalani hukuman. Jadi orang yang paling special hari ni kat dalam Malaysia adalah Najib. Najib dah begitu banyak keistimewaan. Dan hari ini hakim kata dengan alasan dia untuk menangguh-nangguhkan kes, dia telah pun menafikan keadilan bagi seluruh rakyat Malaysia. Sebab apa? Sebab kes ini adalah melibatkan hak rakyat Malaysia, melibatkan wang rakyat, melibatkan wang negara. Jadi bila dia sengaja nak tangguhkan, jadi dia menafikan keadilan bagi seluruh rakyat Malaysia. Dan dalam masa yang sama, negara luar akan mengkritik sistem kehakiman Malaysia yang tidak strict. Sistem kehakiman Malaysia yang berat kepada orang-orang berpolitik ni semua. Jadi inilah yang perlu rakyat faham. Dia tak perlu nak celaru. Saya tengok hari ni ramai orang yang celaru yang tidak memahami dan sebagainya. Masalahnya kes ni tak kena kat tempat kau, sedaklah sembang. Dia bukan nak mengira kena tak kena kat tempat siapa-siapa. Saya pernah menjalani hukuman. Saya pernah dibicarakan. Bukan saya tak pernah. Dan saya tak dapat privilege macam Najib Razak dapat. Saya kena tidur dalam lokap 14 hari.
And bukannya 4 hari, bukan 2 hari, 14 hari saya kena tidur dalam lokap. Najib dia kena tak tidur dalam lokap? Dia tak kena tidur dalam lokap. Saya kena tidur dalam lokap. Dan bila orang kata apa, mahkamah membebaskan saya, sepatutnya keluar petang tu, tapi esok tu baru dibenarkan keluar daripada lokap. Jadi kalau nak kata saya tak pernah rasai, saya rasai benda ni semua. Kerana saya berjuang dulu menentang kepada perkara-perkara yang mengkhianat Melayu dan Islam kat dalam negara kita. Jadi begitu juga dengan mereka ni. Mereka ini sepatutnya menjalani apa yang rakyat kebiasaannya lalui benda ini. Dan tempoh masa yang diberikan bukan baru. Tempoh masa ni dah terlampau lama. Tempoh masa ni. Dia orang UMNO memang dia duk kata sembang macam gampang dan sebagainya. Sebab dia nak menutup fakta. Tuan-tuan boleh lihat sendiri. Saya bagi kat dalam grup. Tuan-tuan boleh lihat sendiri. Hujah kenapa hakim menolak daripada membenarkan penangguhan selama 4 bulan ini dibuat. Dan tuan-tuan kena tahu, ini adalah jaminan daripada sudut perlembagaan. Hari ini saya duduk di rumah di Kedah, perlembagaan ada. Perlembagaan saya tak bawa pi. Saya tak bawa pi di Selangor. Jadi kita tengok di sini di bawah perkara 8. Di bawah perkara 8 kesemarataan. Tuan-tuan boleh baca ni. Ni perlembagaan. Perlembagaan adalah undang-undang yang tertinggi dalam negara kita. Perkara 8, fasal pertama sebut apa? Semua orang adalah sama rata di sisi undang-undang dan berhak mendapat perlindungan yang sama rata di sisi undang-undang. Ni ada di dalam perlembagaan. So, kenapa pihak-pihak yang tertentu nakkan kelebihan bagi Perdana Menteri, dia tidak sebut pun kat sini. Semua orang adalah sama rata di sisi undang-undang. Dan bagi mereka yang mantan Perdana Menteri boleh mendapat perlindungan yang eksklusif di sisi undang-undang. Mana ada? Kalau kita nak tengok, perlembagaan kita adalah undang-undang yang utama ataupun undang-undang yang tertinggi dalam persekutuan, yang disebut bahawa perlembagaan ini adalah undang-undang utama persekutuan. Dan mana-mana undang-undang yang diluluskan selepas Hari Merdeka yang tidak selaras dengan perlembagaan ini adalah tidak sah. Tidak sah setakat ketidakselarasan itu. Begitu. Ini saya pegang ni adalah law book, buku undang-undang perlembagaan persekutuan. Kalau perlembagaan pun menitik beratkan tentang equal, menitikkan tentang kesemarataan, kalau orang lain boleh dihadapkan ke mahkamah, orang lain duduk dalam penjara dan sebagainya, why dia ni nak dapat lebih sikit kelebihan. Jadi sekarang ini kita perlu lihat sekarang ini, kes Najib ni, dia kena membuktikan bahawa dia tidak menerima dan membelanjakan sejumlah wang 42 juta ringgit milik SRC International. Dia kena buktikan benda ni. Bukan dia nak cerita tentang tukar lawyer. Bukan dia nak cerita tentang ada orang hantar sampul surat dekat dalam rumah dia. Dan rakyat perlu tahu, Najib sehingga ke hari ini, dia tidak dapat membuktikan bahawa dia tidak menerima duit itu sebab duit itu masuk dalam akaun dia. Dan dia tidak menafikan, dan dia juga tidak dapat menafikan bahawa dia tidak mempunyai pengetahuan tentang wang yang masuk ke dalam akaun dia sebab dia belanja duit itu. Bila dia belanja duit itu, mestilah dia tahu duit itu bukan jumlah yang sikit, tuan-tuan. Jumlah yang besar, 42 juta ringgit. Dan dia membelanjakan duit itu. Jadi daripada sudut undang-undang, apabila duit tu masuk dalam akaun dia, mungkin dia tahu, mungkin dia tak tahu macam dia bagi tahu. Tapi kalau dia belanja dan dia sedar dia membelanja wang tersebut, maka dia mengetahui tentang asal-usul duit tersebut. Sekarang ini dia kena membuktikan bahawa dia tidak terlibat dan duit itu bukanlah duit SRC National. Dan dia kena membuktikan dia tidak membelanjakan duit tersebut. Dan sekarang ni kalau kita tengok ni permainan Najib Razak ni, dia nampak lawak sikit, tuan-tuan. Sebab hari ni kita nampak, dia nak bawa bukti macam saya cakap dalam live saya sebelum ni. Macam ada ramai orang, bila saya post bukti mana bukti ni, kenapa mahkamah tak terima bukti? Bukti apa yang mahkamah nak terima ni? Yang pertama, bukti tu orang hantar dalam sampul surat rumah dia. Orang hantar dalam sampul surat rumah dia dan dia tidak buat laporan ke atas perkara tu. Dan adakah bukti itu adalah bukti yang menunjukkan bahawa dia tidak menerima 42 juta tu? Tak. Macam saya cakap kepada macam saya bagi tahu kat dalam live sebelum ni. CA mencuri motor. Dia mencuri motor dan kemudiannya dia telah pun didapati bersalah di mahkamah tinggi.
Lepas tu dia pergi buat rayuan. Bila si A buat rayuan, kan, tiba-tiba kan, adalah orang mana tak tahu hantar mai sampul surat dekat dalam rumah dia. Hantar mai satu sampul surat kat rumah dia yang menyatakan bahawa kesalahan yang berupa dengan kesalahan yang si A ni buat, tapi kesalahan dibuat oleh si B. And so bila kata kesalahan dibuat oleh si B, maka dia kena buat laporan. Dia kena buat laporan polis, laporan SPRM, dan kemudiannya akan ada pendakwaan berbeza. Pendakwaan khas untuk si B. Dan dia bukti ini, dia tidak membuktikan bahawa si A tidak bersalah. Hanya nak bagi tahu kepada mahkamah bahawa ramai lagi orang yang buat macam ni. Dan kenapa mereka tidak diambil tindakan. Ini bukan masalah mahkamah, ini masalah penguatkuasaan. Adakah dengan mahkamah tidak mengambil, adakah dengan penguatkuasaan tidak mengambil, orang kata penyiasatan, tidak mengambil tindakan kepada mereka-mereka yang lain, bermakna Najib tidak bersalah. Tak macam tu. Sebagai contoh kan, saya beritahu tadi, si A curi motor, si B juga curi motor. So yang didapati bersalah adalah si A. Si A tak boleh bagi tahu kat dalam mahkamah, si B curi juga motor. Sebab apa dia tak pergi ke mahkamah? Sebab dia tak pergi, sebab dia tidak ditangkap, sebab dia tak disiasat lagi. Lepas dia disiasat, akan jadi kes yang berbeza pula. Si B punya kes pula. Tetapi dengan si B tidak ditangkap, tidak membuktikan si A ni adalah orang yang bukan pesalah. Jadi sekarang ni, fokus dalam kes Najib Razak ni adalah dia kena membuktikan. Dia kena membuktikan bahawa dia tak makan duit tu, dia tak belanja duit tu. Tapi di dalam sekarang ini, selama pembicaraan yang berlangsung sekarang ini, menunjukkan bahawa dia menerima dan dia juga berbelanja duit ni. Jadi macam orang UMNO hak cerdik pandai ni, kan saya beritahu tadi. Saya menasihatkan kepada Peguam Najib Zaid Ibrahim ni supaya ambil lah ni. Ramai-ramai orang UMNO ni hak cerdik undang-undang. Luqman Adam, Esme Maisa, Mamak Sungai Petani, lepas tu mana lagi? Ramailah orang-orang yang cakap undang-undang. Dan kenapa dia nak beritahu dia ada masalah daripada sudut orang nak nasihatkan dia berkenaan dengan kes Najib? Ambil mereka ni. Mereka ni ramai, mereka boleh jadi peguam pemerhati di mahkamah. Macam kita yang duduk kat sini, kita bukan bercakap, orang kata menggunakan idea kita sendiri ataupun hujah kita sendiri. Apa yang saya bagi tahu kepada tuan-tuan ini adalah di dalam ulasan penghakiman. Saya dah share kat dalam grup. Semua orang dah baca dah ulasan penghakiman. Hakim cakap dan saya cakap, mengulang balik apa yang hakim tulis dalam ulasan penghakiman dalam live saya. Kalau nak terima. Tak mau terima, dia kena jadi hakim lah macam mereka ni. Jadi sekarang ni mereka menafikan. Dia kata tak betul, fitnah dan sebagainya. Kalau dia kata fitnah, dia bawa lah dokumen. Dia bawa lah fakta dekat mana yang tak betul dan sebagainya. Tapi sekarang mereka tak ada. Dan mereka ni sepatutnya jadi penasihat dekat Zaid Ibrahim supaya Najib boleh menang dekat dalam kes di mahkamah. Kejap, entah lah. Ya, apa ya? Okey, nanti dia tengok aja. Nangis pula dah dia. Waalaikumsalam. Siapa yang memberi salam? Jadi tuan-tuan yang mana yang nak tanya, boleh tanya. Esmek tahu jilat, bukan tahu apa pun. Itulah pasal dia. Jilat je, ada panas bungkuk ke? Tu masalah dia. Kalau tuan-tuan masuk dalam grup saya, saya ada tinggal link ni, saya akan reshare lagi sekali. Tuan-tuan boleh baca. Saya akan share lagi sekali. Tuan-tuan boleh baca sendiri ulasan penghakiman. Kita ada seorang rakan kita, Abang Jebat Derhaka. Dia rajin baca alasan-alasan penghakiman ni. Kita nak apa yang kita nak terangkan kepada orang, mestilah asalnya daripada sumber pertama. Saya bagi ni kepada tuan-tuan ni primary source. Primary source ni fakta yang tidak boleh didangkal sebab saya petik direct sendiri daripada apa yang hakim bagi ulasan. Ketua peguam bagi kat Atuk Jo. Ya, Atuk Jo jadi ketua peguam pemerhati, Luqman Adam, penasihat undang-undang, Esme Maisa. Lepas tu siapa lagi? Bagi pada mereka. Sebab mereka ni boleh membebaskan Najib Razak daripada pendakwaan di mahkamah. Sebab apa kita nak UMNO menafikan mereka? Kenapa ramai pemimpin UMNO yang memperbodohkan orang Melayu? Jadi sebab itulah kita kena lihat tuan-tuan.
And membaca itu kena jadikan sebagai budaya kita. Jadi bila kita membudayakan membaca, maka mereka tak boleh tipu kita. Mereka tak boleh tipu kita. Mereka akan terkantui dengan penipuan mereka. Jadi itulah sebabnya kenapa kita perlu membudayakan. Lagu mana ni boleh lepas atau sebaliknya, wallahualam lah. Sebab tu saya kata dia kena membuktikan lah. Kalau dia berjaya membuktikan bahawa dia tak membelanjakan 42 juta tu, dia terlepas lah. Macam tu juga tadi saya tulis berkenaan dengan skandal LCS yang meningkat kepada 11 bilion ringgit. Saya tengok dekat dalam komen dekat page saya, ramai orang kata fitnah, 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 penipu, fitnah. Sebab apa dia kata saya fitnah? Sebab apa dia kata saya penipu? Sebab dia tak membaca. Dia hanya dengar saja apa yang mereka ni duk cakap kat dia, tapi mereka tak bagi rujukan. Saya bagi kat dia rujukan. Saya kata ni dilaporkan oleh The Star mengikut kepada laporan PAC dan juga laporan yang baru dinyah sulitkan. Laporan jawatan kuasa JPKK apa benda tau orang kata apa, laporan yang telah dinyah sulitkan. Dan mengikut kepada laporan tersebut mengatakan bahawa, dan saya bagi tarikh, saya kata menurut kepada laporan The Star bertarikh 18 Ogos tahun 2020, sepatutnya dia pergi dekat surat khabar The Star dan dia baca. Tapi dia komen kata saya fitnah, saya buat cerita. Sebab apa? Sebab dia tidak membaca. Bila dia tidak membaca, maka dia akan diperbodohkan oleh setro-setro UMNO. Jadi LCS ni bakal menjadi skandal 11 bilion ringgit. Siapa yang cakap? Bukan saya yang cakap. Yang cakapnya adalah jawatan kuasa kira-kira wang negara. Bukan jawatan kuasa Syafiq Alim. Jadi mereka yang cakap. Sebab apa mereka katakan bahawa LCS ni boleh menjadi skandal sehingga 11 juta ringgit? Dia bagi tahu dekat situ. Dia kata pada bulan Julai 2019, Boston Naval Shipyard ataupun BNS menghantar surat untuk memohon penambahan RM1.4 bilion berikutan perubahan peralatan utama dan jadual pelaksanaan merangkumi kos langsung sebanyak RM58.4 juta dan kos tidak langsung sebanyak 1.358 bilion untuk menyiapkan 6 buah kapal LCS. Apa nama dia kata kat sini lagi? Kos tidak langsung ini terdiri daripada tempoh, reka bentuk, asas dan juga kuasa reka bentuk, jadual penghantaran, spare part dan juga waranti, insurans dan kos kewangan bersama dengan sumber lain. Ini adalah dalam laporan PAC. Bila saya bagi kepada mereka, mereka kata apa? Fitnah. Sebab apa mereka kata fitnah? Sebab mereka tidak merujuk kepada, nampak ni, ada lagi yang kata tipu. Sebab apa? Jadi sebab tu saya kata, kalau nak kata saya tipu, nak kata saya bohong, bawa satu dokumen, tunjuk kat saya, Syafiq. Di dalam muka surat ke-30 menunjukkan bahawa Syafiq Halim telah bertipu. Di mana dalam laporan ini menyebut sekian-sekian-sekian. Baru orang boleh nilai. Tapi buat masa sekarang ni ada tak mereka bawa benda tu? Macam tu juga bila saya cakap tentang alasan penghakiman. Kalau saya cakap benda yang bohong, bawa dalam alasan penghakiman muka surat kedua. Muka surat kedua mengatakan bahawa hakim tu nama apa? Lupa apa dah. Hakim Maimun. Hakim Maimun ni sengaja untuk tidak membenarkan kes ini ditangguhkan. Dan sengaja untuk tidak menerima bukti Najib Razak. Boleh kita terima sebab ada muka surat tu ada bagi tahu. Oh, dalam muka surat tu tulis, Peguam Najib memohon untuk memasukkan bukti bahawa Najib tidak menerima 42 juta ringgit. Dan meminta supaya kes ini ditangguhkan supaya pihak supaya dokumen tambahan dapat dimasukkan yang menunjukkan bahawa Najib tidak menerima 42 juta. Baru kita boleh tengok, oh betul. Tapi masalahnya bila mereka cakap, hakim kejam. Hakim tak bagi Najib tukar lawyer. Hakim tak bagi tangguh kes. Bila kita baca dalam alasan penghakiman, hakim jawab lain. Hakim kata bukan dia tak bagi. Dia kata yang pertamanya, kes ini bila selesai di Mahkamah Rayuan pada bulan 4. Dah bagi tahu bahawa kes ini akan sebut pada bulan 8. Sekira ada masa tempoh 4 bulan. Sebab apa dia tak tukar lawyer dia dalam tempoh masa 4 bulan?
Dan dia bagi tahu apabila seorang lawyer, peguam nak menerima seorang seseorang untuk dia bela, makna dia willing. Dia tahu berkenaan dengan perjalanan kes tersebut dan dia boleh membela dia punya orang kata Najib Razak ni. Dia boleh membela Najib. Bukan dia nak suruh tangguh 4 bulan dan sebagainya. Ini yang hakim sebut. Dan bila sebut tentang bukti, hakim kata sekiranya bukti ini adalah bukti baru yang menunjukkan Najib tidak ambil 42 juta tu, maka dia akan terima bukti tu. Tapi masalahnya bukti yang dibawa oleh pihak Najib bukan bukti yang menunjukkan bahawa Najib tak ambil 42 juta. Tetapi bukti yang dia jumpa dalam peti surat dia berkenaan dengan kesalahan orang lain. So nak bawa dalam mahkamah untuk dijadikan perbandingan. Sebab apa? Ambil tindakan atas Najib tetapi tidak mengambil tindakan dekat orang lain. Jadi ini tidak membuktikan dia tidak bersalah. Yang mana fungsi Mahkamah Persekutuan adalah untuk menyiasat either dia mengambil duit 42 juta tu ataupun dia tidak mengambil duit 42 juta tu. Begitu juga dengan LCS ni. LCS ni sekiranya ada puak UMNO, mai bagi tahu kat kita, dia kata dalam dokumen bagi tahu bukan 11 juta, dah siap dah, 80% siap dan sebagainya. Bolehlah kita kata dalam dokumen bagi tahu macam tu. Tapi dalam laporan PAC, saya nak bagi tahu pada tuan-tuan lah. Laporan PAC ni semua wakil parti ada dalam tu. UMNO ada, MCA ada, UMNO ada, DAP ada, PAH ada, BN ada, PH ada, Perikatan Nasional ada. Semua wakil parti ada dalam tu. Dan wakil-wakil parti dalam tu meletakkan bahawa LCS adalah projek masalah, projek sakit. Sebab apa dia sakit? Sebab ada penyelewengan, ada rasuah kat dalam tu. Ada menyelewengkan dana-dana yang telah diberi oleh kerajaan yang sepatutnya membangunkan projek kapal LCS ini, namun ada pihak yang mengambil kesempatan. Ada dalam dokumen tu. Jadi macam mana kita, saya pun, tu saya pening sebenarnya. Saya yakin, ada di kalangan rakan-rakan kita tu sebenarnya dia tahu benda ni betul. Tapi mungkin dia menerima something daripada Najib. Mungkin kerana dia ni ketaksuban kepada Parti Barisan Nasional itu. Maka, BN lah betul. Najib lah betul. Walau dia sengaja nak menegakkan benang yang basah. Sebab kerana apa? Kerana dia terlampau taksub kepada Barisan Nasional. Tak boleh. Dengan kaedah menegakkan benang yang basah, tuan-tuan akan merosakkan seluruh negara kita. Akan menggelapkan masa depan anak cucu cicit kita. Akan menggelapkan masa depan nusa bangsa kita. Jadi tak bolehlah kita buat macam tu. Kalau benda tu dah ada dalam dokumen macam tu, makna kita kena terang. Dan satu lagi adalah dipanggil sebagai amanah ilmu. Ni kena tahu ni. Apa yang kita cakap dalam live, ilmu yang kita sampaikan kepada orang, kita mesti beramanah dengan ilmu tu. Kalau dalam dokumen sebut lain, kalau dalam alasan penghakiman sebut lain, anda cerita kepada orang umum benda lain dan orang tu membuat kesilapan ke atas apa yang anda sampaikan kepada orang lain, maka anda kena tanggungjawab. Kena tanggungjawab. Kalau ada 20,000 orang tengok, 20,000 kena tanggungjawab apa yang anda buat. Jadi sebab tu saya nasihat kepada rakan-rakan saya, cakap apa yang ada dalam dokumen. Proses pengetahuan ni cukup senang. Macam mereka mungkin dia tak belajar tentang knowledge management, saya belajar knowledge management, saya sampaikan kepada dia orang. Knowledge management ni first kali adalah rujukan, reference, source. Datang mana? Datang daripada mana dia punya rujukan dia? Datang daripada mana source dia? Sumber datang mana-mana. Daripada rujukan dan sumber ini dikapasikan sebagai the primary source dengan the secondary source. Dekat situ kita tahu sumber pertama, sumber yang kedua. Daripada kedua-dua sumber ni, bila kita baca sumber ni, maka dia akan jadi kepada kita information. Kita dapat informasi. Bila kita memahami informasi yang kita dapat, dia akan jadi pengetahuan. Bila kita dah dapat pengetahuan tentang suatu perkara, maka kita akan dapat hikmah dia. Dia akan pergi kepada wisdom. Dan inilah yang kita sampaikan kepada orang ramai. Bukan kita dapat information tu, lepas tu kita belik pengetahuan tu, kita pusing. Apa yang dicakap adalah benda lain, apa yang kita sampaikan kepada orang umum adalah benda lain.
Dan disebabkan ada segelintir manusia yang macam ni, maka akan berlakunya kerosakan yang besar kepada negara kita. Disebabkan apa? Menipu. Ni hujah saya panjang ni. Dan kalau ada mereka yang katakan, dah lari dah semua. Kalau kata saya tipu, tak apa, bawa hujah. Bawa hujah kata saya tipu. Bawa dekat mana? Muka surat mana kata saya tipu? Jangan duk kata, duk buat habang kata fitnah tipu. And asas tu bagi supaya rakyat, jangan ni tolonglah sangat-sangat. Rakyat dah susah. Ni Tuan Khairul Anwar Ramli dah. Mungkin dia nak masuk mai. Saya add dia masuk tuan. Ketua Penerangan Mari Kedah. Kita nak dengar dia kena jik dengan Zahid Hamidi. Dia jangan dia masuk. And saya add dia masuk tuan. Ketua Penerangan Perikatan Nasional Negeri Kedah merangkap Ketua Penerangan Bersatu Negeri Kedah merangkap kepada MC kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Orang kuat ni. Yang duk lari. Siapa suruh tegak? Tegak kita buat naik terus. Saya tengah add masuk. Setuju Fik? Ramai orang nak dengar dia cakap. Ramai tekan satu. Di dunia bolehlah cakap. Di sana nanti baru letam. Susah lah macam tu. Syafiq bongkar lagi macam-macam sedang diri kena tipu dengan Khalifah penyamun. Khalifah lagi. Khalifah apa ambil duit orang? Kejap tuan. Ya, ni kita punya sahabat kita dah balik pulau. Ramai orang tekan satu. Orang nak dengar ni. Orang kuat ni. Kan selalu orang kuat. Oi, tak masuk pula. Ada masalah. Mungkin dia duduk di Kulim sana. Mungkin dia duduk di Kulim sana. Ada masalah sikit daripada sudut Facebook dia. Okey, anda. All Malaysia Bank drop tak lama lagi. Bankrupt tak lama lagi. All Malaysia bankrupt tak lama lagi. Tak mungkin lah. Malaysia akan bankrupt. Belagak pandai 40 bilion duit hilang. Buat apa mu tak tanya Tuan M? Duit apa 40 bilion? Ni kita nak tanya Najib ni. Duit hilang ni. Dia jawab dulu. Sebab duit ni di kes ni yang kita tanya. Sebab dibicarakan di mahkamah. Dibicarakan di mahkamah. Didapati bersalah di mahkamah di USA. Disiasat oleh seorang ejen FBI nama dia Robert B. Hewling. Kalau tuan-tuan baca lah. Ada mana buku dia? Saya buku tu saya pasal YMDB tu saya letak mana pun saya tak ingat lah. Jadi kita tanya Sat lah. Dia kata Sat. Dia nak masuk Sat. Sat lah. Orang Kedah Sat lah. Sat tunggu Sat. Okey tuan lah. Okey dah faham. Sat dia kata Sat. Sat lah. Cuba jawab, ada tak dalam laporan PSC mengatakan ada penyelewengan dana kerajaan oleh menteri dalam isu LCL? Jawab tu. Dia tak sebutlah ada penyelewengan daripada menteri. Dia sebut ada penyelewengan, ada salah guna. Tapi tak abang lah daripada siapa. Sebab siapa yang boleh menentukan? Yang boleh menentukannya adalah penyiasat. Siasatan SPRM tengah berlaku. So, siapa yang terlibat? Hari ini keluar surat. Jangan nafikan. Hari ini keluar surat. Zahid yang melantik BNS sebagai kontraktor. Ada surat sokongan dekat BNS. So nak nafikan apa? Surat tu semua orang ada lah ni. Siapa ada surat tu boleh tunjuk lah ni. Semua orang ada surat tu. Janganlah nafi. Siapa Menteri Pertahanan pada waktu tu? Zahid Hamidi. Siapa Menteri Kewangan? Siapa Perdana Menteri pada waktu tu? Dan ada dalam tu surat, di dalam muka surat ni saya bagi dalam laporan PSC muka surat kenyataan daripada Laksmana tu. Muka surat Zat. Laporan PSC muka surat 18 ke 19 saya tak ingat. Muka surat 19. Muka surat 19 kenyataan daripada Laksmana Tan Sri Datuk Sri Dr. Abdul Aziz bin Jaafar. Itu mantan Panglima Tentera Laut. Dia kata apa? Dia kata apa dekat dalam ni? Dia kata dia telah memaklumkan bahawa beliau telah mengemukakan sekurang-kurangnya 10 surat teguran dan surat tidak puas hati, surat untuk memaklumkan pendirian TLDM kepada Ketua Setiausaha. 5 surat. Kepada Yang Berhormat Menteri pada ketika itu Zahid Hamidi. 5 surat. Dan 1 surat kepada Ketua Setiausaha Perbendaharaan dan 1 surat kepada Ketua Setiausaha Negara dan 2 surat kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dia sebut tu.
Laksmana sebut dia bagi surat. Betul duk nafikan. Ni saya bagi. Muka surat ke-19. Muka surat ke-19 laporan laporan PAC. Laporan PAC. Tuan-tuan boleh type di situ laporan PAC and LCS akan keluar dokumen ni. Kita dah bagi dah sebelum ni dokumen. Apa yang tipunya? Tipu apa tuan-tuan? Tipu apa? Ni saya buka muka surat 19 saya tunjuk. Ni masalah ni orang ni kalau tak mau nak ni, masalah jugalah tak mau nak terima kenyataan ni. Muka surat ke-19. Sebab sementara kita tunggu kita punya sahabat kita Tuan Khairul Anwar Ramli untuk masuk. Sekejap kita tunjuk dulu. Nampak tak? Okey. Ni laporan PAC. Tengok Dewan Rakyat yang ke-14. Berhubung, ni laporan jawatan kuasa kira-kira wang negara. Berhubung perolehan kapal peronda generasi kedua, LCS. Muka surat 19. Okey, muka surat 19 ni syarikat Ni. Yang berbahagia Laksamana Tan Sri Datuk Seri Dr. Abdul Aziz bin Jaafar. Dalam prosiding bilangan 1E 2020 bertarikh 29 Julai tahun 2021. Dia tulis apa? Oh, pecah pula dah skrin tu. Tu. So, naik sikit atas bagi nampak. Okey. Dia tulis apa? Nampak tak? Nampak? Beliau juga memaklumkan bahawa beliau telah mengemukakan sekurang-kurangnya 10 surat teguran. Surat tidak puas hati, surat untuk memaklumkan pendirian TDLDM kepada KSU. 5 surat kepada Yang Berhormat Menteri. 1 kepada Ketua Siasatan Pembendaharaan. 1 surat kepada Ketua Siasatan Negara. Dan 2 surat kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Ini dia beritahu ni. Macam mana? Macam mana boleh kata saya tipu, saya tak ada ni? Semua termerang. Memanglah kalau geng-geng geng-geng orang kata apa? Geng-geng hak duk menegakkan benang yang basah ni. Macam tu lah hujah mereka. Pendedak UMNO tak usah duk kacau lah tanpa fakta. Berani Lokman berani tunjuk dokumen. Ismail Maisa berani tunjuk dokumen. Duk bagi tahu kata kapal siap lagi 80% siap. 80% siap tahu mana? 80% siap tahu mana? Dokumen kata tak sampai 80% siap. Ni Tuan Khairul mesej saya nak baca dia kata apa. Invite Ustaz. Duk tahu mana tak? Tuan Khairul Anwar Ramli dia suruh invite dia Ustaz. Kita invite dia. Mana dia tak? Tak ada pun, tak tengok pun. Macam mana nak invite? Tak nampak. Ustaz, kita invite dia. Dia hantar mesej saya, dia kata invite Ustaz, dia kata. Fakta tetap fakta lah. Nak suruh saya baca ulasan penghakiman apa nama ni, Najib Razak pula. Boleh, kita bukan tak boleh baca. Jangan tipu lah. Tolonglah, kami orang Melayu yang berjuta-juta lagi tolak Melayu UMNO yang amalkan rasuah. Tolonglah, tolong jangan menipu. Kesian rakyat Malaysia. Kesian orang kata apa? Ismail screenshot satu hari. Kesian rakyat Malaysia ni. Kesian ni. Apa nama orang-orang luar bandar yang duk kena tipu. Kesian anak-anak muda hari ni. Dah tak ada kerja. Hilang punca pendapatan. Kenapa slow selepas 2018? Habis tu duk minta. Dah duit dah bagi. Tender direct nego. Duit dah bagi 6 bilion. Sepatutnya siap bila. Janganlah dengar mereka ni cakap. Dengar mereka ni cakap jadi bodoh. Kena berasaskan fakta. Jangan duk sembang. Kalau kata kenapa lambat siap. Saat kita tunjuk bagi. Kita bukan tak boleh tunjuk. Sepatutnya bila dia serah. Jangan duk bagi alasan lambat siap. Ni dokumen dia. Perancangan kontrak. Ni letter of intent 2010.
Tanda tangan kontrak 2014. Sepatutnya serahan LCS itu bila? April 2019 dah kena serah dah LCS itu. Lepas tu LCS 23 serah pada bulan bila? Pada tahun 2020 Februari dengan Mac. LCS 4 serah bila? Tahun 2021. LCS ke-5 serah bila? Ogos 2022. LCS ke-6 serah bila? Jun 2023. Okey. Duk kata apa? Lambat siap. Okey. Ni kemajuan fizikal. Kita tengok kemajuan fizikal. LCS 1 berapa banyak? 44% siap. LCS 2 berapa? 35%. Baru lagi duk kata dah nak siap dah. Pembohong ngeng-ngeng UMNO ni. LCS 3 bila? 32%. LCS ke-4 berapa persen? 27%. LCS ke-5 16%. Jadi orang kata apa? Disiasat projek ini dan diberhentikan untuk disiasatan sebab apa? Sebab tak ikut progress work. Kalau ikut progress work, boleh siap, orang tak stop projek ni. Nasib baiklah kita stop, lepas tu kita siasat dulu. Kalau kita tak siasat, kan kita jumpa dah. Jangan percaya cina dokumen ni. Bukan kita bagi dokumen ni. Dokumen ni datang pada LCS 6, apa pun tak buat lagi. Dah nak cerita apa, kata kita sekat, lagi siap. Jangan bohong rakyat. Tolong jangan membohong rakyat. Kalau ada masalah tu, bagi tahu ada masalah. Mana Tuan Khairul Anwar Ramli ni? Sagi dia request kot. Kenapa tak ikut progres ya? Itu soalan yang pertama yang kita kena tanya adalah kenapa tak ikut progres. Projek terbengkalai. Kenapa jadi begitu? Itu yang perlu disiasat. Aku orang UMNO tapi aku percaya Hafiz hang cerita fakta. Anda senang kan? Mudah. Jangan duduk menipu. Kita ada dokumen, kita tunjuk dokumen satu persatu, kita tunjuk, kita bagi rakyat tengok, bukan macam mereka. Okey boleh percaya kepada sistem yang ada. Soalan apa ni? Payah juga nak jawab ni. Ni rasanya nak pergi kepada teori konspirasi. Okey tuan-tuan Anwar bohong, rakyat minyak turun pun hang tak cerita. Anwar Ibrahim cakap dia menang hari ni, besok minyak turun RM1.5. Tapi dia cakap guna ayat liuk dia saja. Dia tak rugi duit rakyat. So semua orang tahu Anwar cakap benda tu. Saya bukan orang PKR, saya orang Perikatan Nasional. Saya orang Perikatan Nasional, so jangan kaitkan saya. Okey. Hari ni tuan-tuan, kalau Tuan Khairul tak masuk lagi, saya nak terus pergi ke topik yang kedua ni. Saya duk tunggu dia ni, tak apa. Saya nak pergi ke topik yang kedua ni. Okey okey, yang kedua. Aku UMNO pun rasa panas duk kena tipu orang UMNO lepas ni bagi undi kepada Perikatan Nasional. Jangan duduk bagi undi kepada puak UMNO ni. Selagi pemimpin UMNO bermasalah. Yang kedua tuan-tuan, hari ni dalam sejarah dalam negara kita ada pihak-pihak yang tertentu serang institusi perhakiman. Hajak orang ramai-ramai untuk serang institusi perhakiman. Untuk attack institusi perhakiman. Dalam sejarah Malaysia lah. Setiausaha Agung UMNO, Presiden UMNO dan sebagainya. Ajak orang awam untuk serang. Saya nak bagi tahu pada mereka, tak payah serang. Tak payah serang institusi perhakiman. Kalau betul rasa tak puas hati, bubarlah parlimen. Pergi tariklah sokongan. Kenapa hari ni tak berani tarik sokongan? UMNO bukan tak berani tarik sokongan hari ni. Sebab mereka duk tunggu belanjawan. Mereka tunggu belanjawan. Mereka dah hatok orang, mereka dah siap-siap. GLIC, GLC, semua hari ni orang UMNO pegang. Dalam kementerian-kementerian pun semua orang UMNO pegang. Jadi mereka punya perancangan adalah belanjawan. Buat dulu belanjawan. Lepas tu Ismail Sabri pun umum. Berapa banyak bagi kepada Mara, berapa banyak bagi kepada Ketengah, berapa banyak bagi kat Nafas. Tapi sebenarnya bukan rakyat merasai peruntukan tersebut. Peruntukan tersebut nak larikan pergi kepada jentera-jentera Barisan Nasional di Selangor. Nak bawa lari kepada jentera-jentera Barisan Nasional di Selangor. Jadi selepas tu barulah dia nak buat pilihan raya. Kalau betul hari ni rasa tak puas hati sangat, rasa macam dikencing dan sebagainya, rasa macam hakim yang tidak menjebelahi mereka, tarik sokongan.
Apa masalahnya? Ahmad Maslan ahli parlimen, kan? Ahmad Baslan ahli parlimen, Zahid Hamidi ahli parlimen. Siapa lagi? Aziz Rahim ahli parlimen, Mahathir Khalid ahli parlimen, Najib Razak ahli parlimen. 5 orang tarik sokongan kerajaan jatuh. Kan? Apa nak risau sangat? Tariklah sokongan. Kan? Kita buatlah pilihan raya. Adakah UMNO tak berani untuk buat pilihan raya? Dia ada tuan-tuan, dia duk suruh kita tarik sokongan. Dia lah tarik sokongan. Kalau dia tak puas hati sangat, duk serang hakim, duk serang apa nama ni, peguam negara, duk serang Perdana Menteri, kita tarik sokongan. Kita buat pilihan raya sekarang. Buat pilihan raya dulu, lepas tu baru kita bentang bajet. Dan barulah rakyat dapat menikmati belanjawan yang dibentangkan. Dan bukan buat belanjawan untuk guna untuk jentera pilihan raya. Lepas pilihan raya, rakyat susah. Rakyat susah, peluang pekerjaan tak ada, ekonomi merodom. Sebab apa? Duit bagi semua kepada jentera-jentera UMNO. Mak Asam kali parlimen kot, dia Dewan Undangan Negeri rantau. Bubat. Apa nak heran? Tarik sokongan. Dulu duk cerita pandai sangat. Apa nama? UMNO tunggu sampai 31 Julai. Itulah geng-geng Lobak Man. Geng-geng apa, Mamu kita Sungai Petani yang Mamu ada, Mamu apa Pulau Pinang yang Mamu ada, semua duk cerita kata apa? 31 kita akan bubar. Mana? Sekarang ni berapa hari bulan dah? Hari ni dah nak masuk, hari ni 18 Ogos, dah nak masuk 19 Ogos lah. Bila nak bubar? Kita tanya depan ni, tarik sokongan. Sila tarik sokongan, rakyat akan hukum UMNO. Sebab apa? Hari ni confirm rakyat akan hukum dan benam UMNO ke dalam benak bumi. Supaya UMNO tidak akan bangkit lagi. Hari ni tuan-tuan kita duk kata negeri Pahang kuat. Hari ni keluar kenyataan daripada Ketua Pemuda PAS. YB apa? Ustaz apa nama dia? Ustaz Fazil Syari kot, tak silap saya. Dia keluar kenyataan. Dia kata apa? Pahang pun kita boleh ambil alih. Jadi kalau kata Pahang kita tembus je, UMNO apa ialah pekan pun kita bagi dia mampu terus lah, kubur terus lah di pekan sana. Jadi berani kita sentiasa bersedia tuan-tuan. Perikatan Nasional sentiasa bersedia dan aktiviti kita sentiasa di mana-mana saja ada. Dan kita tidak gusar. Memang jentera-jentera amat-amat dahsyat sekali. Untuk berperang dengan mereka-mereka yang mengkhianati rakyat ni, yang rasuah, yang salah guna kuasa dan sebagainya. Mamu Penang tak boleh pakai seduit itu Musil Latif. Musil Latif memang tak boleh pakai satu duit pun. Ustaz Fazli Syari, betul Ustaz Fazli Syari. Idola saya tu. Saya nak jadi macam dia lah ganas. Tapi itulah kan. Cakap pun kena nak orang kata apa, kontrol pernafasan dan sebagainya, susahlah. Tapi idola saya adalah dia. Saya suka dengar dia cakap. Okey tuan-tuan. Siapa nak berbisi dengan saya boleh bisi. Saya buka untuk bisi. Ini siapa dia ni? TM Zaidi. Serang hakim kerana keputusan tidak menyebelahi mereka. Ya betul tuan-tuan. Kalau hakim tu menyebelahi mereka, seronoklah. Sat duk try lagi. Ni boleh-boleh. Ni saya dah nampak dah. Saya dah nampak. Connection fail betul apa? Saya dah nampak. Banyak komen sangat tadi. Baru nampak. Okey bang. Abang boleh accept. Saya dah nampak dah. Saya hantar kita tunggu Tuan Khairul Anwar Ramli kita. Saya kalau tuan-tuan tanya saya dalam 30 tahun saya hidup, 31 tahun saya hidup, apa benda yang paling saya bangga? Saya bangga kerana saya mengenali seseorang susuk tubuh yang dikenali sebagai Khairul Anwar Ramli. Itulah benda yang paling saya bangga sekali lah. Kalau orang tanya saya lah, dalam 31 tahun saya hidup. Dan saya haraplah hari ini kita dapat bersama-sama dengan beliau. Untuk kita mendengar hujah dan juga pendapat daripada beliau berkenaan dengan kes hari ini. Logo BC tak keluar, Afiq. Macam mana boleh tak keluar logo BC? Dia kena scroll ke tepi. Ni saya tengah add dia ni. Dia tak accept ni. Dia tak accept lagi kita call dia. Itu tak ada masalah apa. Tekan button, tunggu apa lagi? Buat apa kita nak tekan button? UMNO tekanlah. UMNO tariklah sokongan. Sekarang ni yang nak cakap lebih siapa dia? Yang nak cakap lebih Ahmad Maslan. Aziz Mama, Aziz Baling. Lepas tu siapa lagi?
Najib Razak, Zahid Hamidi, kan, Mahathir Khalid, kan. Tarik lah sokongan. Janganlah cakap lebih-lebih, duk tunjuk lah kata solidariti kan. Solidariti tu tarik sokongan lah. Dulu zaman Tan Sri boleh tarik sokongan lah. Siapa tak mau tarik sokongan, goyang. Goyang ke apa? Goyang lah tu. Kan, nak pakai duit rakyat untuk pilihan raya, duit tak ada. Kan, mereka dah banyak ahli-ahli parlimen mereka tak ada. Kan, sekarang ni ahli parlimen UMNO tinggal 39 orang. Kan, so 39 orang ni Zahid kata ambil dulu mana yang sempat. Ada video Zahid kata ambil dulu mana yang sempat. Jadi yang sempat 39 sajalah. Kan, so 39 ni nak kena agihkan kepada 222. Banyak juga tu. Kan. Jadi itulah pasal dia nak kena tunggu untuk orang kata apa belanjawan. Bila tunggu belanjawan bolehlah sapu hak mana sempat. Ni bukan saya cakap tuan-tuan. Ni Presiden UMNO sendiri cakap. Presiden UMNO kata dia kata kepada ni, dia kata ambil dulu mana yang sempat. Dia kata jangan ambil kesempatan, ambil dulu mana yang sempat. Okey tuan-tuan, asal Tuan Khairul tak masuk-masuk ke ni. Orang nak tunggu dia ni. Ya, saya buka visi untuk mereka masuk main dengan saya. Saya tak ada masalah ni. Saya orang yang terbuka, saya orang yang okey, fine, tak ada masalah apa. Masuk bawa hujah, jangan masuk duk main gaduh macam ada seorang abang itu. Duk maki hamun apa semua, saya tak minat. Masuk bawa hujah. Kalau hujah tu saya boleh terima, saya terimalah. Ni Tuan Khairul ni dia tak accept ni. Tu masalah dia tu. Okey tuan-tuan, sambil-sambil kita tunggu Tuan Khairul Anwar Ramli. Sebelum ni ramai orang nak minta kat saya. Dia duk tanya saya. Dia kata WhatsApp apa nama? WhatsApp group punya link mana? Jadi saya dah bubuh di situ WhatsApp group punya link. WhatsApp tu kita buat untuk sebaran berita Perikatan Nasional. Sekarang ni berita bersatu lah sebab saya tak dapat lagi input daripada orang PAS. Jadi kita akan buat sebaran bersama dengan link-link berita lah untuk tuan-tuan baca. Sebab lah ni sukar kita nak masuk media mainstream payah sebab mereka kawal, mereka tak pergi kita keluar. Media mainstream. So kita buat satu berita kita sendiri, kita sebarkan supaya orang boleh baca. Amat dahsyat view lah ni. Terima kasih. Feed saya share ya. Terima kasih share. Tak dapat dia di situ, saya call dia lah, senang. Tanya dia tak? Terima kasihlah kepada siapa yang share. Nak join WhatsApp boleh? Hello, Assalamualaikum bang. Siapa tak masuk-masuk? Tak. Tekan saya button tu tak nak. Tekan boleh. Lepas tu yang nak balik tu tak naik. Tak, button tu kan dia ada banyak button kat bawah tu. Abang kena scroll dia tepi-tepi. Scroll tepi ya. Tak. Abang tarik daripada kiri pergi ke kanan. Dia ada belah sana. Sebab dia lah ni banyak. Sekarang ni dia ada banyak button. Button poll, button apa macam-macam button tu. So scroll dia tak ada button kali hijau keluar. Saya button lagi. Nak join grup WhatsApp tekan butang tu. Saya nak tengok betul kat televisi ni. Tak tengok. Takut ada masalah. Apa-apa soalan. Surat apa tu Sehari kita baca. Saya dah terang dah pasal surat tu. Cari live saya yang sebelum-sebelum ni. Cari live saya yang sebelum-sebelum ni. Saya dah pernah cerita dah berkenaan dengan benda tu. Saya malas nak ulas lagi. Saya dah pernah cerita. Jadi dia akan jadi 2 kali cerita. Pasal tadi yang mereka cakap pasal duit tu pun saya dah cerita. Sebelum-sebelum ni saya dah pernah cerita dah berkenaan dengan benda tu. Saya 2 kali cerita. Oh, button BC tak ada lah. Butang mana? Butang tak ada pula dah. Baru saya perasan. Dia tak keluar pula butang untuk BC tapi tak apa. Tapi tak apa. Dia tak keluar butang misi malam ni. Ada masalah sikit. Tak apa, kita call dia.
Hello. Hello, Assalamualaikum bang. Butang memang dia tak keluar. Malam ni tak tahu siapa. Tengok saya tak tahu. Ya. Okey, tadi saya ada invite lah tadi. Tak apalah, kita cakap by speaker lah. Boleh kot? Boleh buat video call alih macam tu. Video call okey kot. Okey, sat. Okey. Kita buat video call ni ada orang request boleh? Jamal Jamil. Ni ada orang request, ada 2 request masuk ni. Ada dalam 3 titik tu saya hantar dia. Saya hantar dia. Butang purple. Okey, bagi tahu dia. Komen di situ butang purple. Dekat bintang 3 tu. Bintang 3 pula dah. Bintang 3 tu komunis. Dekat butang 3 titik. Butang 3 titik Butang 3 titik mana pula dah ni? Okey, butang 3 titik tu lepas tu. Ni Zan Iqmal Zainal boleh request. Butang 3 titik Dia kena pakai Samsung ni. iPhone tak boleh pakai, tapi tak apa. Kita video call Sebelah star. Star pun saya tak nampak ni. Sebelah star nombor 2 dalam titik 3 dekat bintang kuning tu. Sat kita tunggu dia. Ni Sunny Mus request. Bawah nombor 2 sebelah star. Sebelah bintang. iPhone boleh tekan request tu. Quick live masuk balik. Saya call dia. Susah nak dapat ni. Ni ramai boleh ni. Pak Long Cikgu. Hello bang. Ini apa abang boleh request ni? Daripada. Oh ni rasa kena update ni. Okey, teruskan. Okey, ada orang tanya saya tadi pasal perbelanjaan masa COVID. Saya nak tanya depa duk tanya pasal 600 tu kan. Banyaklah duk komen-komen tentang 600 tu kan. Saya nak tanya depa, vaksin beli pakai duit apa? Turun daripada langit ke? Vaksin ni kita duk pakai Sinovac, Pfizer, apa lagi? Macam-macam nama ni. Najib tak ada. Nama Najib tak ada. Macam-macam vaksin kita duk beli ni. Vaksin ni mai daripada mana? Ada UFO main tak daripada planet Marik ke? Ada mai orang kata apa? Ada mai apa macam hujan turun daripada langit ke? Tak ada. So vaksin ni mai daripada mana? Kita kena beli vaksin. Vaksin tu berapa banyak kita beli? Kita rakyat Malaysia ada berapa banyak? Rakyat Malaysia ada 32.5 juta orang. So berapa banyak kita beli? Kita beli 64 point berapa? Kita beli 65 juta lebih. Lebih kita beli sebab seorang 2 dos. Kena dapatkan vaksin. Lepas tu bila kita dah beli vaksin, macam mana kita nak cucuk? Dia main sendiri di rumah kita terbang ataupun kerajaan pos bagi kat kita suruh kita pergi cucuk sendiri. Kerajaan pos kat kita dia pos kita kata dia pun bagi manual suruh kita cucuk, kita pun cucuk lah. Macam tu ke? Kita nak kena buat pusat vaksinasi betul. Kita nak kena buat pusat vaccination. Guna apa? Mai daripada mana? Ni duit lah. Lepas tu apa lagi? Apa lagi kita buat? Ni yang apa nama
bagi bantuan buat semua. Mai dari mana? Negara Arab bagi 2.6 bilion kat kita ke? Najib bolehlah dapat bantuan daripada negara Arab. Kan? Negara Arab bagi kat kita bantuan. Nak. Ni tuan-tuan dapat ni. Berapa banyak bantuan kerajaan bagi sepanjang COVID-19 ni. Kan syarikat tak boleh bayar gaji. Kan kerajaan bagi duit supaya syarikat tidak bankrupt. Lepas tu apa lagi? Macam-macam kerajaan bagi. Bantuan, grant khas prihatin, BSH, macam-macam bantuan. Ambil daripada mana? Duit main daripada negara Arab ke? Raja Arab mana bagi duit? Sembang tu bagi logik sikit lah. Kan? Bagi orang nampak macam ada otak. Jangan kita tanya soalan yang menampakkan kita macam otak tak ada. Ni yang jadi masalahnya. Yang jadi masalah. Duk tanya hilang di mana? Hilang di mana? Hilang di mana lagi ni? Bantuan ni lah yang kita dapat ni. JKP 3,000. Mana 3,000? 4,500 JKP. Grant khas prihatin. Grant khas prihatin 4,000 lebih. Betul apa lagi? Kan bagi bantuan kepada penyawat kerajaan. Bagi kepada frontliner bantuan. Betul apa lagi? Janganlah duk kata tak tahu duit tu pergi mana. Ni bukan cerita LCS. LCS bolehlah dia hilang. Yang ni tak hilang. Rakyat menikmati. Semua rakyat menikmati. Duk abang kata hilang. Mana ada hilang? Bodoh tu simpan sikit tu masalah dia tu. Kita taklah kata mereka ni bodoh. 3,000, 1,000, 1,500 apa? 5,500. Kita tak kata mereka bodoh, tapi mereka ni suka menafikan fakta. Mereka suka bohong. Orang yang suka bohong ni, tu yang suka mencuri tu. Okey tuan, kita sekejap kita call saudara Tuan Khairul Anwar Ramli. Hello, Assalamualaikum bang. Salam. Boleh tak tu? Boleh terpaksa pasal invite tak boleh lah, tak tahu siapa. Okey, teruskan bang. Ini nak komen pasal apa? Pasal Najib ke? Pasal apa yang ni? Pasal Najib dengan Zahid. Penipuan mereka. Kisah inilah. Okey. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada semua yang sedang mengikuti live di page Muhammad Syafiq ni. Baik, minggu ni adalah minggu yang menarik. Kalau kita tengok perbicaraan akhir Najib di Mahkamah Persekutuan. So, ini adalah ruang ataupun peluang terakhir Najib untuk merayu di mahkamah. Dan sepatutnya Najib mengambil kesempatan ini untuk membersihkan nama beliau. Kononnya beliau tidak terlibat dalam salah guna wang yang masuk ke dalam akaun beliau. Yang kita pelik, Najib petah berbicara, bijak berhujah di Facebook, tetapi agak bacul untuk berhujah di mahkamah. Sedangkan dua mahkamah dah jatuhkan hukuman, Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan. Selang masa di antara Mahkamah Rayuan memberikan keputusan sehinggalah memberikan tarikh baru untuk perbicaraan di Mahkamah Persekutuan lebih daripada 8 bulan. Dan sepatutnya Najib dan pasukannya sudah bersedia untuk membuat pembelaan dengan berhujah, dengan menampilkan ataupun memberikan bukti-bukti
Najib tidak bersalah. Maknanya dia ada ruang yang banyak. Tetapi yang kita agak pelik, bila pembicaraan itu berjalan, tempoh hari, sehingga sekarang, bila tempoh pembicaraan itu nak berjalan, balik pula, bila nak berjalan, sepatutnya peguam pasukan pembelaan Najib dah bersedia. Dan tarikh yang diberikan oleh mahkamah ini bukannya besok nak bercara, hari ini baru bagi tarikh. Sudah tentulah pihak pembelaan Najib ini yang diketuai oleh lawyer ataupun peguam-peguam yang berpengalaman sudah bersedia dalam menyediakan pembelaan. Tetapi kita nampak wayang yang cuba dimainkan, matlamat dia satu saja. Cuba melengah-lengahkan pembicaraan sehinggalah parlimen dibubarkan dan Najib nak masuk pilihan raya dalam keadaan dia masih lagi belum dibicarakan di Mahkamah Persekutuan. Itu je kaedah yang dia gunakan dengan cuba melengah-lengahkan pembicaraan. So kita boleh tengok plan yang dia cuba dirancang ataupun dia buat untuk lengah ni adalah lawyer dia yang pertama, iaitu Datuk Syafiee, Muhammad Syafiee, tiba-tiba menarik diri untuk membela beliau di mahkamah. Kalau yang pun nak tarik diri, tak perlulah tunggu sampai last minute. Benda tu boleh dibuat mungkin selepas keputusan pembicaraan Mahkamah Rayuan hari itu. Syafiee boleh menarik diri dan Najib boleh melantik peguam yang baru. Tetapi dalam ruang masa pembicaraan tarikh ini begitu, tidak satu tempoh masa yang panjang, dia tergesa-gesa meletak jawatan dan kemudian cuba meminta mahkamah menangguhkan pembicaraan. Kalau Najib tak bersalah dan dia ada cita-cita politik yang tinggi untuk kembali kononnya menjadi Perdana Menteri, inilah ruang dan peluang yang terbaik untuk dia mengemukakan hujah melalui pasukan pembelaan yang dia tak bersalah. Mudah saja, ruang dah ada. Kalau kita tak bersalah, kita sendirilah. Kita akan cepat-cepat bersungguh-sungguh untuk selesaikan kes ni. Ini melambat-lambatkan. Kebiasaannya lah. Bila dilambat-lambatkan ni, dia dah tahu keputusan yang bakal dia dapat tu adalah dia akan menghuni penjara Sungai Buloh. Itu saja. Sebab tu dia cuba melengah-lengahkan pembicaraan dalam masa yang sama, cuba memberikan tekanan politik kepada Datuk Seri Ismail Sabri, Perdana Menteri, untuk membubarkan parlimen sebelum mahkamah membuat keputusan. Ini taktik dan teknik ni, saya rasa Najib kena belajar banyak dekat Anwar Ibrahim. Kalau dia nak tunda kes di mahkamah ni, pembicaraan di mahkamah seperti mana yang Anwar Ibrahim buat, modus operandi dia tu, Najib kena belajar kat Anwar Ibrahim. Kalau Najib belajar setakat separuh jalan, tetapi dia nak tiru taktik Anwar Ibrahim melengahkan masa, saya rasa ini buang masa je Najib. Najib sepatutnya berguru dengan Anwar Ibrahim, taktik dan teknik untuk menipu mahkamah. Ternyata hari ini Najib kantoi, terus kantoi dan kantoi lah. Sehingga mahkamah tetap akan meneruskan pembicaraan dan tidak boleh lagi melengah-lengahkan keadilan. Okay bang. Bang, kalau nak tiru Anwar Ibrahim tu macam mana? Nak kena patah tengkok, patah pinggang macam mana tu? Dia kalau nak tiru Anwar Ibrahim, Najib kena pergi mahkamah naik kursi roda tu salah satu. Kemudian dia kena buatlah cerita kata orang nak bunuh dia ke, orang nak buat sesuatu dekat dia ke yang membahayakan nyawa dia, menyebabkan dia tak boleh keluar untuk hadir kebicaraan. So makna dia kena create cerita yang pelik-pelik. Barulah orang kata dia ada poin yang besar untuk melengah-lengahkan pembicaraan. Sebab kalau nak pakai taktik lama, kena COVID, orang dah tak boleh pakai dah. Sebab hari ni kena COVID tu dah tak macam dulu. Dulu tak ada vaksin, sekarang ada vaksin. Kena pun, kuarantin pun tak lama macam dulu. So selepas peguam dia kena, selepas dia kena, dah tak ada orang dah nak kena pula. Jadi dia tak boleh pakai taktik tu. Jadi saya nasihatkan Najib lah, pergi berguru dengan Anwar Ibrahim lah. Kalau boleh malam ni pergi lah jumpa Anwar Ibrahim, ataupun angkat telefon lah. Walaupun kita tahu dia ada deal politik. Bang,
apa nama ni, satu soalan ni bang. Apa nama berkenaan dengan apa nama ni, hakim apa lawyer Najib beritahu, dia kata dia tak sempat nak baca apa semua. Saya nasihatkan lawyer Najib suruh pergi sembang dengan Lokman Adam. Kotlah Lokman boleh nasihatkan dia sikit. Saya setuju dengan saranan Syafiq tu, sebab kalau lawyer dia tak sempat untuk apa nama baca nota-nota yang dikatakan beratus muka surat tu, lebih baik dia pergi jumpa Cyber Trooper Najib yang diketuai oleh Lokman Adam. Kerana Lokman Adam ni segala macam hal dalam dunia ni semua dia tahu. Orang yang tak tahu benda apa-apa semua dia tahu. Dia boleh ulas dalam apa nama Facebook dia hari-hari ni. Tapi kita kenal lah Lokman ni siapa. Bang, yang duduk Sungai Petani tu bang, nama apa tu? Zamel ni tak payahlah. Zamel ni dengan Lokman baik. Kita dengar Lokman ni pada Zamel lah. Level tu pening je tak. Okay bang, tapi Zamel depa abang di sini, depa kata Zamel Ibrahim kena lantik sebagai peguam pemerhati. Ya, kita cadangkan malam ni ramai dalam ni yang jadi macam UMNO pun ramai. Jadi tolong sampaikan salam saya kepada Lokman dengan Zamel, dan saya sendiri akan maklumkan kepada kawan-kawan yang rapat dengan Najib dah supaya melantik Lokman Adam sebagai ketua pasukan pembelaan dan dibarisi oleh peguam seperti Zamel Ibrahim, apa nama Isyam Jalil, dan mana dia punya Cyber Trooper tu, semua boleh dilantik. Tak kira lah kena 30 orang pun 30 orang pasukan pembelaan Facebook Najib akan ke dalam mahkamah untuk membela Najib. Okey bang, soalan untuk Kedah bang, nak tanya daripada sudut pilihan raya. Kalau kata UMNO tarik sokongan kerajaan tumbang, macam mana Perikatan Nasional? Kita menang 15 kan macam mana? Konteks Kedah. Baik, kalau konteks Kedah ni kita tak risau. UMNO tarik sokongan ke, tak tarik sokongan ke, dan kita nak tanya juga UMNO di Kedah ni ada lagi ke? Tak ada UMNO yang ada signboard tepi jalan ada bergarak tu ada. Baru ni kita tengok yang Mak Muhammad Menteri Besar pun ada sebut UMNO ni punya perangai kan. Dia tak boleh dia ada kuasa sikit. Ada kuasa sikit, semua dia nak langgar ikutan dia. Jadi di Kedah ni saya rasa pilihan raya ni janganlah bagi UMNO kalah semua, sebab mereka hanya ada 2 kursi. Tinggallah satu, sama ada di Sungai Tiang ke, di Bandar Baru ke. Tinggal satu sebab habuan kita nak letak dalam Muzium Negeri Kedah. Okey bang. Terima kasih bang. Okey. Assalamualaikum. Okey tuan, kita pun dah nak hampiri kita punya ni dah 1 jam dah. Ingatlah orang Kedah lah. Orang Kedah, Ketua Penerangan Bersatu merangkap Ketua Penerangan Bersatu Negeri Kedah, merangkap Ketua Penerangan Perikatan Nasional Negeri Kedah, merangkap MC kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin, merangkap oh. Jadi pesanan dia kepada kita adalah di Kedah kita tinggal satu kan, sama ada Mamak Baling ataupun Mahathir Khalid, untuk kita masuk dalam Muzium Negeri Kedah. Dia ustaz. Kita bagi rakan saya, nama dia apa? Afam. Dia lembaga muzium, suruh dia jaga depan ni di Muzium Negeri Kedah. Okey tuan, sekat tu saja untuk malam ni. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.